Pada zahirnya, kawasan seperti ini bukanlah tempat paling sesuai untuk didiami manusia. Namun hakikatnya, sebuah bandar pernah muncul di sini seawal kurun ke-6 sebelum Masehi lagi. Bandar Purba Petra terletak 175 km di selatan Amman. Petra muncul sebagai wilayah yang didominasi kaum Nabatian pada tahun 583 sebelum Masehi. Nabatian adalah suku Arab yang mendiami kawasan Transjordan sebelum era Rom. Mereka berasal dari utara semenanjung Arab, kemudian berhijrah ke selatan Jordan pada kurun ke-6 sebelum Masehi. Petra kemudian berkembang maju, dan pada kurun ke-4 sebelum Masehi, ia muncul sebagai pusat perdagangan 4 penjuru dunia, Asia di timur, Mediterranean dan Mesir di barat, semenanjung Arab di selatan dan Syam di utara. Petra juga medan pertemuan manusia. Pemimpin dan cerdik pandai berkumpul di sini untuk merapatkan hubungan serta bertukar-tukar fikiran. Kota purba Petra yang terletak kira-kira 2 km dari bandar baru ini boleh dianggap tarikan pelancong paling terkenal di Jordan. Pelancong dari seluruh dunia membanjiri Petra, terutama pada musim bunga dan musim panas untuk menyaksikan lebih 800 tinggalan sejarah yang telah dikesan setakat ini. Tinggalan purba Petra dikesan pada 1812, manakala kerja-kerja penggalian dimulakan pada 1929. Hari ini, penduduk tempatan memanfaatkan kehadiran pelancong dengan menjual cenderahati dipanggil botol pasir atau sand bottle. Warna-warna yang digunakan adalah warna asli pasir yang diperolehi di sekitar Petra. Harga setiap cenderamata bergantung kepada saiz botol dan corak yang diminta. Harga RM2.50 bagi setiap botol kecil dianggap murah jika dibandingkan dengan nilai kreativiti yang dipamerkan. Kawasan pinggir bandar Petra ini dipanggil Wadi Musa atau Lembah Musa kerana dikatakan mempunyai kaitan dengan kisah seorang Nabi. Dan di sini juga mengalir mata air yang dipanggil Uyun Musa yang bermaksud mata air Musa. Menurut penjaga Uyun Musa, Salim Abdullah Salim Al-Amara, 57 tahun, mata air ini tidak pernah kering walaupun di musim panas. Menurutnya, air di sini istimewa kerana pada musim panas ia terasa sejuk, manakala di musim dingin pula airnya menjadi suam. يقول هذه هي نعم عين سيدنا موسى. احنا نقول يقال ان هذه عين سيدنا موسى اللي ضربها بالعصا، وكانت هذه العين تسقي يشرب منها اهل البتراء. اهل البتراء اللي يعيشوا في البتراء، الانباط العرب. انباط العرب كانوا يتغذوا من هذه المية وتنزل عليهم إلى مدينة البتراء في الوقت القديم، وهي يقال Penduduk tempatan mendakwa, inilah batu yang dipukul Nabi Musa AS dengan tongkatnya sehingga terpancar mata air. Allah berfirman mafhumnya, dan kami membahagikan mereka, iaitu Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap golongan mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Lalu kami berfirman, makanlah dari benda yang baik-baik yang kami telah kurniakan kepada kamu.
Dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan kekufuran mereka, tetapi merekalah menganiaya diri mereka sendiri. Maksud Al-Quran ayat 160 Surah Al-A'raf. Peristiwa Nabi Musa AS memukul batu dengan tongkatnya berlaku ketika baginda bersama kaumnya Bani Israel berhijrah demi menyelamatkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kekejaman Fir'aun, Raja Mesir purba. Tidak seperti air yang mudah dibentuk mengikut acuan, hati Fir'aun keras ibarat batu. Walaupun telah didakwah berkali-kali serta diperkuatkan pula dengan bukti-bukti nyata menerusi mukjizat, Fir'aun tetap membatu dan menolak sekeras-kerasnya ajaran Nabi Musa AS. Tidak cukup dengan itu, Fir'aun memukul canang bertujuan menjatuhkan maruah baginda. Baginda dituduh sebagai pendusta yang menggunakan sihir untuk mengabui mata rakyat. Nabi Musa AS segera meninggalkan Mesir menuju Sinai. Setelah berjaya menyeberang Laut Merah, baginda meneruskan perjalanan sehingga sampai di satu kawasan tandus. Lapar dan dahaga tidak tertanggung lagi. Bani Israel merayu kepada baginda supaya diberi air untuk mengembalikan sisa tenaga bagi meneruskan perjalanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Nabi Musa AS, lalu menyuruh baginda memukul tongkatnya pada seketul batu. Dengan kehendak Allah jua, muncul mata air di celah-celah rekahan batu berkenaan. Bangunan yang dibina untuk melindungi Uyun Musa terletak di tepi laluan utama antara Wadi Musa dan Bandar Petra. Penduduk singgah untuk menghilangkan dahaga musim panas atau membawa pulang untuk keluarga di rumah. Sebelum ini, mata air yang dikatakan mempunyai kaitan dengan kisah Nabi Musa AS dikesan 40 km di selatan Terowong Suez Ahmad Hamdi di Sinai, Mesir. Penduduk St. Catherine di Sinai pula mendakwa ia terletak di Wadil Arba'in bermaksud Wadi 40 di sebuah tempat yang dikenali Mata Air 12, 2 km dari bandar peranginan berkenaan. Wadi Musa satu-satunya kawasan di Petra yang ditumbuhi pohon-pohon hijau. Uyun Musa mengalir menuruni bukit hingga ke kawasan lembah ini, menyuburkan tanah yang sering terdedah kepada bahang mentari. Pepohon rendang ditanam di sekeliling rumah untuk mewujudkan suasana teduh dan damai. Uyun Musa ibarat nadi kehidupan harian warga Petra. Menurut penduduk tempatan, terusan kecil ini dibina kaum Nabatian untuk menyalurkan air dari Wadi Musa ke kota purba Petra yang bergunung ganang. Sehingga ke hari ini, pengkaji sejarah masih tertanya-tanya bagaimana suku Nabatian mampu mencipta sistem perparitan yang berupaya menyalurkan air dari Wadi Musa ke kawasan pedalaman yang lebih tinggi kedudukannya serta jauh pula jaraknya. Penduduk di kawasan pedalaman ini bergantung sepenuhnya kepada air dari Wadi Musa kerana tanah di sini tandus, manakala air hujan jarang sekali diperolehi. Selain binaan ajaib ini yang dipanggil khazanah atau perbendaraan, lebih 800 tinggalan sejarah kota purba Petra telah dikesan setakat ini. Kawasan ini pernah menjadi pusat persinggahan pedagang yang menjual rempah ratus, sutera, garam, hasil pertanian dan logam. Bukit-bukit batu dipahat untuk dijadikan tempat tinggal, istana, rumah ibadat, dewan, pusat perniagaan dan pentadbiran. Binaan unik lagi indah ini bukti kegigihan serta kreativiti kaum Nabatian. Ada ahli sejarah berpendapat, kemahiran kaum Nabatian menebuk bukit untuk dijadikan tempat tinggal dipelajari daripada kaum Thamud yang mendiami kawasan Madain Soleh di utara Arab Saudi.
Petra mencapai kegemilangannya pada kurun pertama sebelum Masehi, manakala pengaruhnya mula pudar bermula kurun keempat selepas Masehi. Penduduk tempatan juga mengaitkan kawasan ini dengan seorang lagi manusia pilihan Tuhan, Nabi Harun alaihissalam. Mereka mendakwa baginda wafat dan disemadikan di Petra di puncak sebuah gunung. Sebab diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa alaihissalam memohon supaya saudaranya Harun dilantik sebagai pembantu. Dan saudaraku Harun, dia lebih peta, fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahwa mereka akan mendustakan aku. Penduduk Petra mendakwa Nabi Harun alaihissalam dimakamkan di sebuah masjid di puncak Jabal Harun setinggi 1,350 meter dari aras laut. Untuk sampai ke puncak Jabal Harun, pengunjung perlu bersedia di segi fizikal dan mental kerana kawasan ini tidak boleh dimasuki kenderaan. Secara purata, pendaki amatur mengambil masa antara 5 hingga 6 jam untuk melengkapkan perjalanan sejauh kira-kira 8 km ini. Sebelum ini, makam Nabi Harun alaihissalam turut dikesan di Wadil Muqaddas, berdekatan Saint Catherine di Sinai, Mesir. Wadil Muqaddas bermaksud lembah suci. Kedudukan makam Nabi Harun alaihissalam di puncak tinggi menyedarkan kita supaya berfikir sejenak. Apakah ini tanda kemuliaan dan penghormatan buat seorang utusan Tuhan? Yang pasti, pendakian Jabal Harun menuntut iltizam yang tinggi. Apatah lagi setelah menyaksikan sendiri makhluk yang sememangnya hidup di sini tewas menyembah bumi. Menurut penduduk tempatan, Nabi Harun alaihissalam dimakamkan di puncak Jabal Harun untuk mengelakkan jenazah baginda daripada dicuri pihak-pihak tidak bertanggungjawab ketika itu. Penduduk Petra juga percaya Nabi Muhammad SAW pernah sampai di kawasan ini ketika mengikuti bapa saudaranya Abu Talib berniaga ke Syam. Abu Talib dikatakan berjumpa pendeta Buhaira, seorang alim yang berziarah ke sini. Ketika itulah Buhaira memberitahu Abu Talib mengenai kenabian Muhammad SAW dan menyuruhnya membawa baginda pulang segera sebelum dibunuh kaum Yahudi. Bagaimanapun ahli sejarah berpendapat peristiwa itu berlaku di Busra, Syria. Permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk melantik Nabi Harun alaihissalam sebagai rakan seperjuangan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terbentuk gabungan tenaga berteraskan perpaduan dan kerjasama bagi memikul tanggungjawab besar menghadapi Firaun. Kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun, dan kami akan memberikan kuasa kemenangan kepada kamu berdua. Oleh itu, mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu. Dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu, kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Maksud Al-Quran, ayat 35, Surah Al-Qasas. Ujian pertama kepada Harun dan Musa ialah menentang ahli sihir Fir'aun. Mereka melepaskan beribu-ribu ular bertujuan membunuh baginda berdua. Fir'aun dengan bongkak mengejek Harun dan Musa supaya membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya yang bertukar menjadi ular lebih besar dan menelan semua ular tukang sihir. Peristiwa itu menyebabkan tukang-tukang sihir mengiktiraf kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Kawasan ini yang dipanggil Pergunungan Batra atau Petra, di mana terletaknya Jabal Harun, ditadbir kerajaan Islam bermula kurun ke-15. Pada 1459, pemerintah kerajaan Islam Mamluk, Sultan Qalawun, mengarahkan masjid kecil dibina di sini. Selain kunjungan biasa, sesetengah pelawat mendaki Jabal Harun semata-mata untuk mengadakan sembelihan korban dan majlis kesyukuran sempena Aidil Adha dan akhir musim haji. Nabi Harun alaihissalam diberi tanggungjawab buat kali pertama untuk memimpin kaumnya secara sendirian ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Jabal Musa di Sinai, Mesir untuk menerima kitab Taurat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kepercayaan serta sikap taat kepada pemimpin yang menjadi kunci perpaduan ummah ketika itu musnah akibat sikap seorang individu yang gila kuasa serta mengutamakan kepuasan diri. Samiri, seorang pemuda tempatan, meracuni fikiran kaum Nabi Musa alaihissalam bahawa baginda telah mungkir janji dan tidak akan pulang untuk memimpin mereka lagi. Beginilah keadaan masjid yang dibina lebih 500 tahun lalu. Dan inilah yang didakwa penduduk tempatan sebagai makam Nabi Harun alaihissalam. Samiri menggunakan sihir untuk mencipta patung anak lembu yang dikatakan boleh bersuara. Itulah Tuhan kamu yang sebenar, kata Samiri. Mereka yang tipis iman terpikat, lalu sama-sama membelakangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengesyaki kaumnya mula menyimpang daripada cara hidup yang diredai Allah. Nabi Harun alaihissalam segera menunaikan tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Nabi Harun alaihissalam cuba menyedarkan kaumnya bahawa mereka telah diperdaya untuk melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu, dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Oleh itu ikutlah daku dan taatlah akan perintahku. Maksud ayat 90 surah Toha. Masjid berusia ratusan tahun ini telah diperbaiki beberapa kali. Kemungkinan besar bangunan asal diperbuat daripada kayu, seperti yang dapat dilihat pada anak tangga ini. Dan kemungkinan penduduk tempatan atau pengunjung pernah bermalam di sini kerana jelaga api lilin kelihatan di ruang ini. Menurut penduduk tempatan, makam sebenar Nabi Allah Harun terletak di sini, di bahagian bawah masjid. Kubur yang terletak di dalam masjid di sebelah atas hanyalah makam simbolik. Cerita penduduk tempatan mengingatkan kita kepada makam Nabi Allah Daniel di Mosul, Iraq dan di Tarsus, Turki, serta makam Nabi Yusha alaihissalam di Baghdad, Iraq, yang juga dikatakan terletak di bawah bangunan masjid. Sekembalinya dari Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam terkejut melihatkan kaumnya yang telah sesat sepeninggalannya. Pada mulanya baginda menyangka Nabi Harun alaihissalam tidak melaksanakan tugasnya seperti yang telah diamanahkan. Allah berfirman, Nabi Musa berkata, wahai Harun, apakah maniknya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku? Nabi Harun menjawab, wahai anak ibuku, janganlah engkau merenggut janggutku dan janganlah menarik rambut di kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan Bani Israel sesama sendiri dan engkau tidak berhati-hati mengambil pesananku. Maksud Al-Quran ayat 92 hingga 94, surah Toha.
Nabi Musa dan Harun alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk membuka pintu kepada kehidupan yang diberkati. Mereka yang derhaka dihukum, manakala Musa dan Harun diberi ganjaran di atas pengorbanan mereka. Dan kami kekalkan bagi keduanya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Maksud Al-Quran ayat 119 hingga 121 Surah As-Saffat.